Keningau minta Perdana Menteri menyatakan bilakah kerajaan akan beri fokus dan penumpuan serta dana yang mencukupi untuk memasatkan pembangunan dan ekonomi Sabah dan Sarawak dan merealisasikan potensi-potensi serta sumber-sumber mereka seperti meningkatkan perdagangan, merintasi sempadan, memandangkan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Walaupun yang dibaca tu lagi sikit pada soalan, tapi tak apa, dia maksudnya sampai. Dia tak baca soalan. Tapi Keningau saya jawab. Yang pertamanya, kalau kita lihat umpamanya RP3 RMK 12 yang diulas juga oleh saya dan juga Kementerian Ekonomi, peruntukan pembangunan yang diluluskan 31,086 bilion ringgit, 16.730 bilion bagi Sabah, 14.355 bilion ringgit bagi Sarawak. Peruntukan RP3 tahun 2023 yang diluluskan bagi Sabah adalah 5.6 bilion ringgit, manakala peruntukan Sarawak 5.7 bilion ringgit. Ini kerana komitmen kerajaan untuk memperakui perjanjian Malaysia 1963 dan memang yang agak tertangguh dalam beberapa bidang. Sebab itu kerajaan perpaduan komited untuk melaksanakan janji yang dimeterai di kalangan pemimpin-pemimpin dan pengasas Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Apakah langkah-langkah diambil? Penyerahan kuasa kawal selia elektrik pada kerajaan Sabah telah pun dijalankan. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi melantik perwakilan tetap Sabah dan Sarawak diluluskan dalam hari ini atau esok dengan syarat ahli Muhammad setuju. Kajian semula pemberian khas bagi negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D. Penyediaan garis panduan khas bagi urusan penyerahan semula tanah dirizapkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak diluluskan. Dan juga peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta dan untuk dikendali sepenuhnya oleh Sabah dan Sarawak, dan sekiranya ini berjalan baik tahun ini, jumlah ini akan ditingkatkan. Pengambil alihan kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah selesai 3 Januari 2024. Pengambil alihan SESB selepas plan transformasi SESB selesai, jangkaan maksima sehingga 2030. Untuk sempadan, seperti mana yang kita bincang dengan Presiden Jokowi Indonesia, kerana kelajuan dan kecepatan pelaksanaan projek di sebelah Indonesia, kita luluskan peruntukan khas 1 bilion ringgit, iaitu projek sempadan 8 di Sabah dengan kos projek segera yang telah dijalankan 82.2 juta ringgit, dan di Sarawak yang telah diluluskan juga 88.2 juta ringgit yang telah pun dimulakan. Yang selainnya itu akan di dalam rundingan masing-masing kementerian dengan Sabah dan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita bersetuju dalam mesyuarat di ASEAN bahawa Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area itu ditingkatkan. Dan Sarawak umpamanya telah memanfaatkan dan kita luluskan iaitu penjualan tenaga dari Sarawak ke IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, Sarawak ke Sabah, dan sekarang di tahap akhir persetujuan kita, Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung. 2 pipeline dari Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung dipersetujui oleh Kerajaan Sarawak, Singapura dan Malaysia. Dan ini semua menunjukkan bahawa ada pendekatan yang berbeza dari
tahap kerajaan persekutuan untuk memenuhi semua perjanjian dalam MA 63. Keningau. Saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak 1 bilion yang telah diumumkan untuk pembangunan dan kerja-kerja naik taraf kawasan sempadan Sabah Sarawak termasuk kompleks CIQS dan jalan raya belum dibagi sepenuhnya, menyebabkan pembangunan ini terbantut, sedangkan di pihak Kalimantan semuanya sudah siap. Soalan saya, bilakah dan apakah tindakan kerjaan untuk mengatasi kekangan ini, dan bolehkah kerjaan mempertimbangkan keperluan di sempadan yang lain, yaitu sempadan Brunei Sarawak di Sundumin, di mana cross border trading berlaku dan sedang memasat tetapi tidak mempunyai sebarang kemudahan. Jadi bolehkah Yang Amat Berhormat mempertimbangkan projek khas untuk projek yang berimpak tinggi, peruntukan sebanyak 15 juta untuk pembinaan kompleks perdagangan cross border di Sundumin. Terima kasih. Terima kasih, Keningau. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi untuk 8 di Sabah dan 9 di Sarawak telah pun dimulakan. Dan kelulusan ini hanya pada tahun ini. Saya setuju. Kita terlewat ketimbang Indonesia yang telah maju. Kalau ICQS dia lebih baik dan pejabat custom dan immigration lebih baik kerana kita agak lewat. Tapi kali ini seperti mana saya telah sebut, telah yang siap telah jalankan dan masing-masing kementerian diminta supaya menyegerakan, ya. Dan sekarang dengan rundingan terserah kepada kementerian dan kerajaan negeri. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa 1 bilion ringgit itu untuk 2023. Maknanya kementerian diarah supaya menyegerakan. Dan saya telah minta Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri 2 untuk membantu menyelaraskan khusus untuk pembangunan Sabah Sarawak, Pen Borneo dan juga 1 bilion ringgit untuk sempadan. Untuk Sidomin itu dia terkeluar daripada ni, tapi saya akan bagi pertimbangan khas kalau ada surat daripada Keningau.